Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. So, hari ini Cikgu nak bincang satu topik insurans. Okay, so kelas kita ni ditaja oleh IM Future Parlimen Indra Mahkota lah. Parlimen Indra Mahkota. So, hari ni Cikgu nak fokus pada tajuk insurans, tajuk yang sangat-sangat mudah. Okey, kita pergi kepada introduction. Okey, so introduction cikgu nak bincang satu soalan lah. Cikgu nak bincang satu soalan yang mudah. Okey, kita tengok soalan ni Okey, so kita tengok soalan. Encik Khairul mempunyai pelindungan insurans perubatan dan had tahunan sebanyak 200,000. Okey, dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Okey, kos perubatannya adalah sebanyak RM10,000. Okey, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible sebanyak 1,000 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 80-20. Okey, first kali pelajar bila dapat soalan insurans. Okey, nombor 1 pelajar kena tahu. Okey, so cikgu highlight dekat sini co-insurans. Nombor 1 pelajar kena tahu co-insurans. Apa dia co-insurans? Okey. Okey, co-insurans ni perkongsian bersama Perkongsian okey, bersama. Okey, antara syarikat insurans. So cikgu tak nak tulis perkataan lah. Okey, syarikat insurans ni. Okey, ni syarikat insurans lah. Okey, dan pemegang polisi. Ni kita. Okey, nombor 1 pelajar kena tahu co-insurans. Perkongsian bersama antara syarikat insurans dan pemegang polisi kita. Okey, so co-insurans ni kita ada A stroke B So A ni adalah ni syarikat lah. Okey, B ni adalah ni pemegang polisi lah. Ni kita kita ataupun sesiapa saja pemegang polisi. Okey, so kita tengok soalan kat sini. Dia bagi fasal penyertaan peratusan co-insurans tu 80-20. So pelajar kena tahu 80-20. So 80 ni daripada siapa? Syarikat dia tanggung. So yang ni 20% ni siapa? Yang ni kita tanggung. Okey, ni first step lah. Kena tahu apa dia co-insurans. Okey, yang kedua pelajar kena tahu deductible. Nombor 2 deductible. Apa dia deductible pelajar? Boleh respon? Jumlah yang perlu kita bayar sebelum kita buat pampasan Okey, jumlah yang perlu dibayar okey, dibayar oleh kita lah, pemegang polisi. Okey, sebelum membuat tuntutan. Buat tuntutan ataupun pampasan lah. Okey, pelajar kena tahu juga deductible ni untuk 3 keadaan saja Deductible ni dia ada dalam insurans harta. Okey, dia ada dalam insurans kesihatan. Okey, perubatan dan kesihatan. Okey, dan dia ada dalam insurans motor lah. Insurans motor. So ada 3 saja. So kalau deductible ni dia tak boleh
Okey, dia tak boleh kepada insurans hayat dan insurans liability diri lah. Okey, ni dia tak boleh dia tak boleh kepada insurans hayat. Insurans hayat. Okey, so setakat ni boleh follow. Okay, so settle untuk maklumat yang perlu kita tahulah. Okey, kita pergi kita fokus kepada soalan Okey, Encik Khairul mempunyai pelindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak 200,000. So kita take note Pelajar biasakan dapat saja soalan, kita keluarkan maklumat yang ada Jangan kalau pelajar tak tahu pun, pelajar tak boleh tinggal kertas jawapan tu kosong. Pelajar keluarkan maklumat. Okey, first kali kita tulis. So tahunan dia berapa? 200,000. Ni poin yang pertama. Okey, dia mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Okey, kos perubatan dia 10,000. So, kos perubatan. Kita take note kos perubatan. Okey, RM10,000. 3. Okey, lepas tu hitung bayaran yang perlu ditanggung. So, sekarang ni dia nak bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul. Okey, dengan jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible. Okey, so sekarang ni kita dah tengok dekat sini co-insurance dia berapa? Pelajar 80 20, betul? So 80 20. Tadi cikgu dah cerita 80 ni syarikat, yang ni adalah kita. Ni pemegang polisi itulah Encik Khairul. So soalan dia, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul. So Encik Khairul tanggung berapa? So sekarang ni kos perubatan dia berapa? 10,000. So kita kena kira dulu kos perubatan ni 10,000 ditolak dengan deductible dulu. Okey, mesti tolak deductible sebab deductible ni jumlah yang perlu dibayar sebelum kita buat pampasan. So sekarang ni 10,000 tolak 1,000 deductible. So pelajar akan dapat 9,000. Okey. So 9,000 ni, okey, dalam co-insurance kita ada 80-20. So kita Encik Khairul tu dia tanggung 20 lah. So 20 per dengan, sekejap, cikgu buat warna biru Okey. So 20 per dengan 100 didarabkan dengan 9,000 kos tu. So 9,000. So darab seperti biasa. So potonglah 1 2 1 2 2 darab 8 18 kosong ada 2. So 1,800. Okey, 1,800 ni perlu dibayar oleh Encik Khairul. Okey, jadi kita tambah dengan 1,000 deductible tu, 1,000. Jadi berapa kos yang dia kena tanggung dekat sini pelajar? 2,000, 2,800. So settle. Okey, cikgu ulang balik cikgu ulang balik insurans. So dalam tajuk insurans. Okey. Apa pelajar perlu tahu Nombor 1, pelajar kena tahu risiko lah. Okey, so risiko ni apa dia? Bahaya atau musibah lah, musibah. Okey, so bahaya atau musibah ni dia berlaku pada siapa? Kita kena tahulah diri kita sendiri. Okey, keluarga kita ataupun harta benda. Okey, walaupun kita elakkan kemalangan tapi masih berlaku juga kemalangan tu. Okey, kalau kadang tu kita bawa kereta, orang langgar kita Okey, so kat situ ada risiko lah kepada kita. So kita tengok kat sini So ni kita lah, ni kita. Okey, so bila berlakunya kemalangan, okey, so akan berlakunya kecederaan. So kecederaan
Cikgu tulis sini kecederaan. So nombor 1 kemalangan, nombor 2 kecederaan. So bila berlaku kecederaan, ada berlakunya kerosakan. So bila ada berlaku kerosakan, mesti ada kerugian. Okey. So bila ada kerugian, tu guna dia kita ambil insurans. So pelajar kena ingat insurans ni diambil sebelum berlakunya kemalangan. Kena tahu ni step dia lah. Bila berlaku kemalangan, mesti ada kecederaan ataupun ada kerosakan. So ada kerugian, so tu guna dia kita ambil insurans. Okey, bila kita sentuh saja insurans ni insurans ni kita lah. Ni kita ni adalah pemegang polisi. Okey, so dekat sini kita ada syarikat insurans. Ni syarikat insurans. So bila syarikat insurans ni mesti ada perjanjian lah. Okey, so mesti ada perjanjian ataupun nama lain dia kontrak insurans. Pelajar kena tahu kontrak insurans. Okey, so dekat sini kita kena bayar premium. Kita kena bayar premium. So kat sini bayar premium. Okey, so bila kita bayar premium, so kita akan dapat pampasan lah kalau berlakunya kemalangan. So kalau cikgu buat macam ni kan, kalau berlaku kemalangan, okey, so syarikat insurans akan bayar pampasan. Mudah je. Bayaran premium ni dia ada tahunan, ada bulanan. Okey, so bayaran premium dia ada tahunan atau bulanan lah. Bulanan. Okey, so sikit lagi introduction sikit lagi. Okey, seterusnya. Okey, ni kita lah pemegang polisi. So kita buat tuntutan dengan syarikat insurans. So syarikat insurans akan bayar pampasan. Pampasan kepada siapa? Pada kita lah, pemegang polisi. Tapi pampasan dia bayar ni, okey, so mesti mengikut prinsip indemnity. Jangan tak tahu prinsip indemnity. Okey, ni ada dalam buku teks awak prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni apa dia? Syarikat insurans tak suka lukis tulis syarikat, suka lukis gambar macam ni. Ni syarikat insurans bayar pampasan. Okey, pampasan tidak lebih dari amount yang dituntut. Okey, tuntut. So cikgu ulang lagi sekali ni kita, so bila berlaku kemalangan, so syarikat insurans akan bayar pampasan kepada kita menggunakan prinsip indemnity. Apa dia prinsip indemnity? Syarikat insurans membayar pampasan tidak lebih daripada amount yang dituntut. So kita kena tahu kat sini, kita ambil insurans bukan untuk cari keuntungan So kita nak cover perbelanjaan kita lah. Okey, so settle untuk introduction. So kita sambung dengan soalan yang kedua. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, Puan Lim mempunyai rumah kediaman dengan nilai insurans harta sebanyak 500,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang ditawarkan mempunyai peruntukan co-insurans. Okey, co-insurans untuk menginsurankan 90% dari nilai boleh insurans harta
dan deductible sebanyak 4,000. So sekarang ni dia tulis kat sini co-insurance dia 90%. So dekat sini pelajar kena tahu 90% ni 90-10 lah. 90 ni syarikat insurans, 10 ni kita. Ni basic. Ni basic untuk satu soalan ni. Okey, dan deductible sebanyak RM4,000. Okey. Soalan pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Lim bagi rumahnya. Okey, so step yang pertama pelajar tahu dah. Co-insurance. Okey, co-insurance tu A serut B lah. So sekarang ni dia kata 90%. Okey, so dekat sini 90%, jadi 90 syarikat insurans, 10 ni kita lah. Ni lukis gambar, biasakan pelajar faham betul-betul faham betul-betul. Okey, jadi sekarang ni berapa jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Lim? So sekarang ni dia nak menginsurankan hartanya sebanyak 500,000. Jadi kita ambil yang syarikat ni 90%, darab dengan 500,000. Tu 2, 3. So berapa kita dapat? So settle lah. Potong 1, 2. Kira 9 darab 5, 45. So kosong ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So 450,000. So settle untuk soalan A. Ada masalah tak dengan soalan A? Jumlah insurans yang harus dibeli ni. Pelajar, okey? Setakat ni okey? Okey, faham cerita dulu. Okey. So untuk yang B. Soalan B. Okey, Puan Lim menerima pampasan sebanyak 34,400. So kita take note kat sini lah, pampasan. Pampasan dia berapa tadi? 34,400. 34,400. Okey, lepas tu setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian 48,000. So dia rugi kat sini. Kerugian, okey, berapa ribu? 48,000. 48,000 Okey. Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Puan Lim. So berapa nilai insurans yang hitung jumlah nilai yang diinsuran oleh Puan Lim. So sepatutnya Puan Lim tu dia kena beli 450,000. Okey. So sekarang ni kita nak tengok berapa dia beli sebab dia mengalami kerugian. Okey, 48,000. So dekat sini kita ada satu formula lah. Kita ada satu formula, pelajar kena ingat. So pampasan, okey, sama dengan jumlah insurans yang dibeli, okey, bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli, okey, didarabkan dengan kerugian. Okey, dan ditolak dengan deductible. Okey, so sekarang ni yang ni formula ni pelajar kena tahulah. Pelajar kena tahu. Okey, pampasan sama dengan jumlah insurans yang dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, pampasan dah ada. So kita masuk saja nilai dia Pampasan 34,400. So 34,400. Okey, sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. So jumlah insurans yang harus bukan yang harus dibeli yang dibeli. Okey, jumlah nilai insurans
yang diinsurankan oleh Puan Lim lah. So kita nak jumlah insurans yang dibeli oleh Puan Lim tu. So kita tak tahu dia berapa dia beli insurans tu. Berapa jumlah insurans yang harus dibeli? Yang kita kira tadi 90% tadi. Yang ni tadi. Okey, so 50 So didarabkan dengan kerugian. So kerugian berapa? 48,000. Tu 2 3 ditolak dengan deductible. So deductible berapa? Soalan dia deductible RM4,000. Okey, 1 2 3. So boleh kira, cari nilai X. Okey, cikgu tinggal pelajar untuk kira. Okey, so setelah pelajar kira, pelajar dapat 360,000. Okey, 360,000 ni ialah apa? Insurans yang dia beli. Sepatutnya dia beli berapa? 450,000. Okey, so setakat ni okey tak? So kita sambung lagi soalan kita Soalan yang ketiga, soalan mudah ni, soalan mudah. Okey, Encik Rahman ingin membeli polisi insurans hayat bernilai RM500,000. Okey, dia berumur 43 tahun dan merupakan seorang perokok. Hitung premium bulanan insurans hayat yang berikut berdasarkan jumlah kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka yang diberi. So sekarang ni bila dapat soalan macam ni, pelajar kena take note dekat sini berumur 43 tahun. Okey, merupakan seorang lelaki dan perokok. So kat sini kena take note lelaki perokok. So nilai polisi insurans yang dia beli 500,000. So cikgu take note semula insurans hayat. Okey, ni untuk knowledge pelajar lah, formula. Okey, insurans hayat ni apa dia pelajar kita study sikit insurans hayat. Insurans hayat. Insurans hayat ni insurans nyawa lah, insurans nyawa senang cerita. Ni untuk kematian, okey, dan kecederaan kekal. Kecederaan kekal. So insurans hayat ni bila mati siapa dapat pemasan ni? Pelajar? Ahli keluarga lah. Ahli keluarga. Okey, kalau kecederaan kekal ni kita lah. Ni pemegang polisi lah. Untuk terus hidup. Okey, untuk terus hidup senang cerita. Ni cikgu buat je ni. Okey. So dalam insurans hayat, kita ada formula premium. Okey, dalam insurans hayat kita ada premium. Okey, sama dengan nilai muka polisi. Nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan RMX. Okey, darab dengan kadar premium. Premium RMX juga. Okey, so ni adalah formula dia lah. Okey, premium ni, formula ni, premium ni ni setahun pelajar ni bayaran setiap tahun. Ni bayaran setiap tahun. Okey, nilai muka polisi ni nilai apa? Jumlah yang kita pilih. Yang kita pilih. Ataupun jumlah pampasan lah, senang cerita, pampasan. Okey, so kadar premium ni apa dia? Kadar premium ni, okey, dia bergantung kepada dua keadaan lah biasanya
dia akan ada, dia pergi jantina, lelaki lain, perempuan lain. Jantina. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada perokok atau tidak perokok. Okey, atau tidak perokok. So dia ada lagi, apa lagi faktor? Ni faktor 2 ni jantina lah. Jantina, kita ada perokok. So yang ketiga kita ada umur lah. Yang ni kena tahu. Okey, risiko tinggi, pelajar kena tahu Okey, kadar premium dia tinggi. Kadar premium dia tinggi. So risiko tinggi ni apa dia? Contoh dia umur dah tua, dia perokok. Okey, dan juga lelaki lah biasanya. Okey, so untuk formula ni settle pelajar? Okey, bila pelajar dah faham, kita terus kepada formula. So premium sama dengan Okey, sama dengan nilai muka polisi ni, nilai yang kita ambil ni lah. Okey, polisi insurans yang kita ambil. So berapa? 500 ribu. Okey, dibahagi dengan kat sini dia tulis kat sini nilai merupakan perokok. So kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka. Okey, maksudnya dekat sini 1000 nilai muka dia 1000 lah kat sini. Okey, so didarab dengan kadar premium. So kadar premium kita dah tahu ni adalah kadar premium dia 4.44. So 4.44. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator. So cikgu tunggu jawapan. Okey, 2220. Okey, ni untuk bayaran premium selama, ikut formula dia, selama setahun kan? Setahun Ni cerita setahun. Okey, soalan dia nak hitung premium bulanan. Kat sini bulanan ni. Bulanan insurans. So dia nak bulanan. Jadi 2000 kalau bulanan. Okey, 2220 dibahagi dengan 12 bulan. So sebulan dia kena bayar berapa RM? Pelajar, tekan kalkulator. RM185. So settle untuk soalan ni. Mudah je. Okey, mudah sangat-sangat. Encik David, soalan yang kelima kita pergi. Encik David mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible sebanyak 7,000. So nota yang pertama pelajar tu deductible ni lah. Deductible 7,000. Okey, polisi kebakaran mempunyai co-insurans 85%. Apa maksud 85% pelajar? Respon co-insurans ni 85 ni siapa? Syarikat insurans. Lagi 15 ni siapa? Kita, pemegang polisi. Ni kena tahu. Ni basic. Ni kena tahu. Co-insurans. So kadang-kadang soalan tu dia tulis 85-15. Kadang tu dia tulis 90%. So kita tahu 90% tu 90-10 lah. Okey. So settle untuk yang ni. Okey. Dan nilai insurans rumahnya 1.2 juta. So nilai insurans, nilai boleh insurans rumahnya 1.2 juta. Okey. Rumah Encik David mengalami kebakaran dan penilaian kerugian sebanyak 380,000. Hitung bayaran pampasan jika dia telah menginsurankan rumahnya. Sekarang ni dia nak bayaran pampasan. Okey, soalan pertama. Pada jumlah insurans yang harus dibeli. So insurans yang harus dibeli berapa? Pelajar. Yang ni kan, yang syarikat insurans ni kan. Yang ni dia harus beli. So yang dia harus beli mesti 85% didarab dengan 1.2 juta. So pelajar tekan kalkulator. Dapat berapa?
ke kena tolak deductible dulu pelajar? Okey, seterusnya soalan yang kedua, dengan jumlah 816,000 kemudian hitung penalti. So sekarang ni dia kena beli, insurans yang harus dibeli ni RM1,20,000. Tapi dia hanya beli 816,000 sahaja. So kita nak kira penalti dia. So kita dah ada formula tadi, pampasan sama dengan nilai insurans yang dibeli bahagi dengan nilai insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. So sekarang ni kita dah tahu dah kerugian dia 380,000. So deductible dia kita tahu 7,000. So kita masuk saja dalam formula dia ni. Nilai insurans yang dia beli. So sekarang ni dia beli berapa? 816,000. Okey, dia bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Sepatutnya dia beli berapa? RM1,20,000. Okey, didarab dengan kerugian. Dia rugi berapa tadi? 38,000 ke 380,000. So dia rugi 380,000. 2, 3. Okey, ditolak dengan deductible dia 7,000. So pelajar tolong kira, tolong tekan kalkulator. So pampasan yang dia dapat 297,000. Ni pampasan dia yang dia dapat. Okey, so sekarang ni soalan seterusnya, dia sekarang ni kita nak kira penalti dia. Kemudian hitung penalti dia. Okey, so macam mana kita nak kira penalti? Sekarang ni dia rugi berapa? Pelajar, 380,000. Ni kita nak kira penalti. Macam mana spelling dia ni? Penalti So penalti sama dengan 380,000 tolak dengan pampasan dia 297. So berapa dapat pelajar? 83,000. So sekarang ni dia rugi berapa ribu penalti dia? 83,000 Tu guna dia kena beli insurans. Dia beli mesti berdasarkan jumlah insurans yang harus dibeli. So penalti dia, kerugian yang dia tanggung, lagi sekali cikgu maklum 83,000 So formula ni pelajar, formula ni tulis, tampal dekat meja awak tu kan. Okey, tampal kat meja awak soalan insurans tu. Seringkas saja. So satu formula kita belajar. Okey, yang kedua kita belajar. Hari ni ringkas. Okey, ni formula yang kedua ni. Ni formula untuk insurans hayat insurans hayat. Okey, so yang ni pun, yang hijau ni pun okey, tolong ambil formula, tampal dekat meja awak. Okey, dan yang ketiga, yang inilah nota-nota kita sedikit tadi nota kita sedikit. Co-insurance apa dia? Deductible apa dia? Prinsip indemnity apa dia? Apa dia prinsip indemnity tadi pelajar? Cikgu tanya sikit. Apa dia prinsip indemnity? Cikgu nak dengar suara pelajar. Okey, syarikat bayar pampasan tidak lebih. Ni point dia, tidak lebih. Mesti tak lebih daripada allowance yang dituntut. So awak tuntut 20,000 kan? So dia bayar 20,000 lah.
Okey, lagi last kali sebelum kita pergi ke task 1 sedikit lagi. Okey, deductible. Deductible ni untung ke rugi? Okey, sekejap cikgu pergi whiteboard cikgu lah. Okey. So kita tengok deductible. Kita tahu deductible tadi untuk 3 keadaan insurans harta, kesihatan dan lagi satu pelajar apa dia? 3 tadi. Motor. Okey, so deductible ni bayaran yang kita bayar sebelum kita claim. Okey, contoh awak masuk hospital, awak kena kos dia 800. So katalah deductible awak ni 500. So kita kena bayar 500. Syarikat insurans kena bayar 300. Nampak macam kita rugi, betul? Betul Nampak macam kita rugi, kita bayar 500. Syarikat insurans bayar hanya 300 je. Tapi kalau kos dia 10,000 pelajar. Kos rawatan awak ke hospital 10,000. So awak hanya perlu bayar 500 sahaja deductible. So syarikat insurans akan bayar 9,500. Ni jumlah yang sangat besar lah. So deductible ni ada time untung, ada time rugi. So kalau awak masuk hospital, deductible awak 500. So kos rawatan awak 200. So yang ni kita totally kita kena tanggung lah. So syarikat insurans tak tanggung apa-apa Okey, so settle. Kita pergi soalan soalan kertas 1 lah, soalan kertas 1. Okey. Soalan yang pertama, kita tengok soalan ringkas kertas 1. Antara yang berikut manakah bukan risiko? Okey, yang biasa dialami oleh seorang atlet sukan. Okey, ni sebenarnya soalan ni salah ni. Antara berikut yang manakah risiko biasa? Ni potong Okey, biasa dihadapi oleh seorang atlet sukan. So dia biasa, risiko dia yang ni lah. Jawapan dia D cedera semasa bersukan. So yang lain ni tak ada kaitan pun, gagal periksa ke apa ke. Okey, soalan yang kedua pelajar. Risiko yang dilindungi insurans hayat apa dia? Apa dia insurans hayat? Kematian. So pelajar tahu kematian. Dia kematian ataupun kecederaan kekal Okey, yang ketiga. Berikut adalah jenis insurans am. Kecuali insurans hayat. Terima kasih. Okey, insurans ada berapa pelajar? Respon. Insurans ada berapa? Am, hayat. Lagi satu. Respon. Kelompok. Okey, so yang kelompok ni yang awak di sekolah ni dilindungi oleh insurans di sekolah ni, kelompok ni. Yang ni awak contoh dia ni sekolah, syarikat besar kan. Syarikat besar kan ada insurans, pergi ke klinik dan sebagainya free lah. Sekolah ni pelajar boleh claim, kalau accident boleh claim, kursi roda boleh claim duit. Okey, insurans hayat ni insurans nyawa lah. Insurans am ni banyak insurans am ni banyak. Okey, perjalanan. Okey, lepas tu ada apa lagi? Insurans kemalangan. So banyak kat sini. Okey. So nombor 4. Nombor 4 pelajar, kita dah bincang tadi peratusan kod insurans 80 ni untuk siapa? Okey, syarikat insurans bagus. 20 untuk kita pemegang pun. Jadi jawapan dia A, confirm salah lah. B, pemegang polisi perlu membayar 20% daripada premium, confirm salah lah. Okey, jawapan dia C pelajar. Pemegang polisi menanggung 20% daripada
bayaran kos kerugian. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Yang ni cikgu nak pelajar kira. Tengok soalan ni. Okey, ada pelajar jawab D. Bagus jawapan dia tepat. Okey, Puan Siti memiliki rumah teres yang mempunyai nilai boleh insurans dia RM450,000. Okey, rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran, peratusan co-insurans 70%. Apa maksud 70% pelajar? Tadi kita dah bincang. Apa maksud 70% ni? Co-insurans ni. Respon 70 syarikat, 30 pemegang polisi. Ni basic. Okey. So yang ni syarikat. Lukis sikit lah. Malas nak eja kan. Kalau pemegang polisi, lukis gambar orang je. Okey. Daripada nilai insurans dan deductible sebanyak RM2,000. So jika rumah Puan Siti mengalami kebakaran, berapa pampasan? So kita tahu pampasan ni daripada syarikat insurans lah. Pampasan daripada syarikat insurans. Yang ni pampasan dia. So 70% darab dengan RM450,000. So pelajar akan kejap pampasan yang akan diterima. So kat sini kita kira lah 1, 2, 1, 2. So kita kira dapat berapa pelajar? Okey, so dekat sini pelajar akan dapat RM315,000. Okey, so RM315,000 ni ditanggung oleh syarikat. Jadi kena tolak lah dengan deductible yang kita kena bayar tu kan. Okey, deductible RM2,000. So jawapan dia RM313,000. Okey. So rasanya itu saja untuk hari ni. Ada soalan nak tanya pelajar? Okey, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa boleh like, boleh komen di channel cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.